Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ni. Minggu lepas patut ada, tapi oleh kerana tengok COVID tu macam tinggi sikit, jadi masa dia bertanya tu awal COVID menyerang, disebabkan ramai orang menyemberang, maka COVID pun menyerang. Maka kita pun hadapi satu suasana di mana COVID tambah tinggi di dalam negara kita. Berapa hari ni COVID? Hari ni berapa? Tak tengok ah. Kita diperlihkan tak ada. Kalau kita baca sejarah manusia, sejarah kematian manusia, antara wabak dan pertarungan sesama manusia disebabkan kerana kehendak untuk memperolehi kuasa. Pertarungan antara manusia disebabkan kehendak untuk memperoleh kuasa, lebih banyak lagi orang mati. Peperangan banyak membunuh. Kebanyakan peperangan berlaku kerana kehendak pemimpin-pemimpin dalam menentukan pengaruh kuasa mereka. Penjajahan banyak berlaku. Dan sebab itu ini adalah merupakan pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bahawasanya pertelengkahan di kalangan manusia telah menumpahkan darah. Sebab itu agama ni dia mewajibkan nasbul imam, mewajibkan melantik pemerintah, tetapi dia tidak menyuruh, bahkan dia melarang semua orang pergi terlibat dalam pergi merebut benda tu. Dan kita lihat semualah, bukan kira parti apa pun sama. Semua orang pakat pergi. Dah tahu di Sabah tu masalah, pakat pergi juga kan? Kita pun heran pasal apa semua pakat pergi. Sebahagian yang pergi tu kita tengok di tempat sendiri pun tak terkenal pun, nak pergi kempen di sana apa. Kalau orang sendiri pun tak kenal, orang sana nak pergi macam mana? Pergi juga balik buat balik COVID dekat kita. Habis sekarang ni berapa negeri jadi masalah kan? Kehendak kepada kuasa itu. Macam itulah, tak berhentilah di dalam dunia ni. Sambung hadis kita ni. Haddatsana daripada hadis Jabir. Wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafruqul akilu min aklihi. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi wa dha'afahu, dia tulis situ, dan al-Imam At-Tirmidzi mendhaifkan hadis ni. Pasal apa? Hari tu kita dah terang dah, siapa yang mengaji daripada awal, pasal apa dah hadis dhaif. Masih lagi Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar
Al-Asqalani masukkan juga dalam kitab kita ni. Sedangkan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani alim hadis besar, tahu selok belok hadis, dia masukkan kerana kitab dia ini ialah dia nak menghimpunkan min adillatil ahkam, dalil-dalil yang digunakan oleh para fuqaha di dalam menentukan hukum hakam. Sebahagian dalil-dalil itu mereka gunakan dalil yang dhaif. Di atas sebahagiannya disebabkan sangkaan mereka tidak dhaif, ataupun hadis itu berselisih para ulama tentang dhaif ataupun hasan kedudukannya, ataupun hadis itu memang dhaif tetapi isi kandungannya itu nampaknya sesuai dengan maksud yang lain daripada hadis-hadis yang lain, maka mereka masukkan. Balik kepada hadis kita ni, hadis ni pasal apa dia dhaif? Sebelum nak baca makna dia, pasal apa dia dhaif? Hadis ini dia dhaif sebab di dalamnya ada satu orang bernama Abdul Mun'im. Abdul Mun'im ini dia bin Nu'aim Al-Aswari, dia panggil sahibus siqa. Abdul Mun'im ni dia dihukum sebagai satu orang yang dhaif, dia dhaif. Abdul Mun'im sebab apa dia dhaif? Dia dihukum sebagai majhul, dia tidak dikenali dalam latar dia itu tidak dikenali. Kerana hadis ni sebelum dia nak sampai ni, bagi yang duk mengaji selalu dia fahamlah. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Ni bagi yang first tengok kuliah kita ni. Imam Tirmizi tu dia tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia tahu hadis ni daripada Nabi? Dia datang, dia mesti ambil melalui jalur guru. Jalur guru kepada guru sehingga kepadanya itu dinamakan dengan sanad. Contohnya macam hadis ni, kalau kita rujuk kepada Sunan At-Tirmizi, Imam Tirmizi bila dia nak mari hadis ni, dia kata apa? Dia kata Tirmizi, haddatsana Ahmad ibnul Hasan, cerita kepada kami, yakni menghadiskan kepada kami Ahmad bin Hasan. Kata Ahmad bin Hasan tu, haddatsana Al-Mu'alla bin Asad, telah menghadiskan kepada kami Al-Mu'alla bin Asad. Mu'alla bin Asad tu, maksudnya Mu'alla bin Asad tu guru pada siapa? Guru kepada guru Imam Tirmizi. Mu'alla bin Asad tu, kata Mu'alla bin Asad, haddatsana Abdul Mun'im wa huwa sahibus siqa, telah menceritakan kepada kami, menghadiskan kepada kami Abdul Mun'im. Dia sebut Abdul Mun'im saja. Ulama hadis cari nama dia, Abdul Mun'im bin Nu'aim Al-Aswari nama dia. Abu Sa'id sahibus siqa. Kena cek nama dia, nak pergi cari dalam kitab hadis ni. Pasal nama ni kadang-kadang hampir sama, lebih kurang. Kena trace dia ni yang mana satu. Bila trace dia, didapati Abu Mun'im ini, dia kata Abdul Mun'im, qala haddatsana Yahya bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muslim. Abdul Mun'im inilah jadi masalah, dan Yahya bin Muslim juga dianggap majhul. Dengan rawi yang bermasalah ni, maksudnya rawi itu bukan kadang-kadang mesti bohong. Kadang-kadang rawi itu tak diketahui latar dia. Dia ni siapa? Boleh percaya tak boleh percaya? Maklumat tak cukup tentang dia. Kadang-kadang nama ada, maklumat tak ada. Dia ada pula pembahagian. Tak tahu, dia panggil majhul, majhulul hal, majhulul ain. Tak tahu latar belakang dia. Tak tahu dia tu sendiri siapa. Nama ada. Jadi
dia ikut itu semua, ulama hadis buat kesimpulan hadis ni dhaif pasal rawi. Okey, bila hadis dhaif, dia tak boleh dijadikan hujah dalam masalah ni. Kalau dia dhaif, dia boleh mai ikut jalan lain, dia mai ikut jalan lain. Misalnya Abu Daud riwayat pula, dia mai ikut guru lain, tak payah hak nama dhaif tu. Yang dhaif tu tak payah melalui guru tu, ada guru lain, hadis boleh diangkat. Ini banyak cara dah. Sebab nak cerita umum lah, ini banyak lah dalam ilmu hadis ni, kena pergi mengaji panjang lah. Tapi itu secara umum nak bagi tahu. Sebab apa kata hadis ni daripada siapa? Daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Kalau orang tak faham ilmu hadis, takkan Jabir cakap tak betul. Bukan masalah Jabir, masalah daripada Tirmizi kepada Jabir kepada Nabi itu betul ke rangkaian itu sampai seperti mana Nabi kata. Kadang-kadang dia boleh jadi masalah, Nabi tak kata, dia sampai kata Nabi kata. Kadang-kadang rawi itu bukan pembohong, rawi itu tak apa ingat, lain yang Nabi kata, lain yang dia habaq. Macam mana nak tahu? Tahu melalui riwayat-riwayat dia yang lain, yang dia riwayat lain yang orang lain dengar, lain yang dia pihak habaq. Pasal bila dalam misalnya dalam majlis kita macam ni, kalaulah diandaikan zaman dulu majlis hadis, 5 orang anak murid riwayat macam lain, seorang anak murid riwayat balik cerita macam lain. Kalau sekali mungkin tersasul, kalau kerap kali orang tak, ada masalah pada ingatan dia, ada masalah pada catatan dia. Maka nama dia akan dicatatkan, tak boleh. Kadang-kadang ada masalah pada perangai dia, kadang-kadang dia sembang bohong, tak ada lah bukti dia bohong hadis Nabi, tapi sembang kuat temberang, kita tak pakai juga dia. Sebab tu siapa saja yang riwayatkan hadis pada zaman dulu, dia terdedah kepada komentar orang lain terhadap diri dia. Bukan kerana mereka nak mengumpat dia, kerana mereka bimbang, sagi Nabi kata macam lain, dia habaq macam lain. Jadi ini panjang bab ini. Kata ulama hadis, ijlis ma'ana naghtab fillah, duduk bersama kami, kita mengumpat kerana Allah. Bukan mengumpat nak pergi cerita keburukan peribadi dia, nak cerita tentang dia dan periwayatan hadis. Kalau mereka tak buat macam tu, habislah hadis-hadis yang kita terima ni. Mungkin orang temberang, orang bohong, orang terlupa, orang nyanyuk, orang tersilap, orang semua kita sangka Nabi kata belaka. Mungkin tak rawi yang dia tu mungkin pelupa sikit, tapi ada hadis yang dia riwayat tu, hadis tu dia tak lupa. Mungkin tak? Mungkin tak tuan-tuan? Mungkin. Kita ada satu orang kuat lupa, tapi satu hari dia main habaq berita kat kita, dia tak silap berita tu, tang tu dia tak lupa. Mungkin tak? Mungkin. Jadi ada hadis yang kemungkinan rawi itu hadis itu dihukum lemah kerana rawi ada sedikit masalah ingatan ataupun masalah dhabit. Dia bagi rawi ada masalah dhabit, oleh kerana nama rawi itu ada dalam senarai rangkaian tu, hadis tu jatuh status dia. Tapi tidaklah mustahil, mungkin hadis lain 2-3 tempat yang dia lupa tu, tang ni dia tak lupa. Tapi oleh kerana di atas kaedah, kalau nama dia ada jadi dhaif dan tak ada jalan lain yang boleh sokong selain daripada nama dia, maka hadis itu menjadi dhaif. Maka kita kata ijtihad para ulama. Sebab itu kadang-kala kalau tak ada dah apa nak pakai, ada satu hadis dhaif bukan kerana kuat bohong, tapi ada masalah dalam ingatan, ada masalah-masalah teknikal ni, depa sandak juga sikit. Kerana dia lebih baik daripada tak ada apa langsung, kemungkinan dia ni
Kok lah hak ni dia tak silap. Walaupun kaedah umumnya dianggap sebagai dhaif. Okay. Tuan-tuan faham hak saya cerita ni? Faham tak apa? Kau duduk seronok sendiri cerita, orang tak faham. Okey. Kan? Pasal law ni bukan senang nak faham. Orang cakap kita tak faham. Ada orang dia kata macam tu, kita PPI jadi macam lain. Kemarin dia kata macam lain, hari ni dia kata macam lain. Tapi kita nak faham hadis, rawi hadis, lebih senang daripada nak faham orang politik. Itu ya. Susah nak faham. Ilmu tinggi pun belum tentu faham. Berapa puluh tahun dulu dia lawan habis-habisan, hancur negara dia lawan. Penduduk kawan, fanatik kawan ni, nak jatuh kawan ni, hukum kawan ni dengan segala perkataan di laut dan di daratan, di kutuk kawan tu. Yang ni pun sama, lepas tu dia berkawan. Yang kat bawah ni bertumbuk tak sangka dah. Berkawan, berpakat. Lepas tu berpisah pula. Pakat dengan kawan lain pula, nak penjatuh kawan tu pula. Lepas tu pakat yang kawan dia penjatuh tu, nak penjatuh kawan lain pula. Kita pening. Ahli hadis kalau hidup pun pening. Yang ni tak ada dalam calculation. Ilmu hisab hadis tak mampu dicapai. Pening. Okey. Wa an Jabir, daripada Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Idza adzanta fatarassal." Apabila engkau azan, maka lambatkanlah dia. Maksudnya kalau nak sebut tak boleh Allahu akbar, tu cepat. Allahu akbar, lambat. Fatarassal. Jadi kalau itu maksud dia lah, bila kamu azan maka lambatkan. Wa idza aqamta fahdur. Apabila engkau mendirikan beriqamah, fahdur, cepatkan. Jadi Allahu akbar, cepat. Kalau azan, asyhadu an la ilaha illallah, lambat. Kalau iqamat, asyhadu an la ilaha illallah, cepat. Itu maksud dia. Maksud dia. Waj'al baina adzanika wa iqamatika, dan jadikan antara azan engkau dan iqamat engkau miqdara, dengan kadar ma yafrughul akilu min aklihi, apa yang menyelesaikan orang yang makan daripada makanannya. Maksud macam makan kadar orang Arab lah, macam orang makan biasa, bukan macam kita makan sembang 3 jam tak habis. Makan sekadar orang nak makan lah, bukan nak bersembang. Hidangan yang orang makan tu, Arab kalau makan roti dulu sampai dah kadar lebih kurang berapa, 5 minit, macam tu misalnya. Dia tak sebutlah, zaman dulu tak ada minit, dia sebut kadar. Hadis ni macam saya sebut tadi, dari segi sanad dia ada masalah, tapi dia bukan rawi itu ditohmah sebagai pendusta, tidak. Dia lemah saja, disebabkan faktor-faktor, antaranya majhulnya Yahya bin Muslim, dan juga dhaifnya Abdul Mun'im bin Nu'aim al-Aswari tadi. Tapi dari segi tujuan azan, kalau azan tu cepat, Allahu akbar, Allahu akbar, macam iqamat, tak, azan ni i'lam. Azan ini mengistiharkan, memaklumkan, maka betul dari segi makna tu betul. Bila kita nak panggil, datang tuan-tuan, datang sini, tuan-tuan datang sini, takkan macam tu kan. Kalau kita nak panggil orang dalam hidup pun, tuan-tuan datang sini, tuan-tuan
sila datang ke depan. Macam itulah. Baru i'lam. Kalau cepat, kerana bila dia lambat, lama masa untuk orang mendengar. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi ia diamalkan. Itu cerita dah. Tidak kerana ada atas asas hadis itu dhaif saja, tetapi kerana secocok dengan tujuan azan. Sementara iqamah, kerana iqamah memang tujuan dia untuk satu orang berdiri, dah berdiri untuk mendirikan salat. Dan pemakluman iqamah itu untuk orang yang sudah hadir setelah mendengar azan untuk mendirikan salat di dalam masjid. Maka Nabi kata fahdur. Riwayat dhaif lah, dalam riwayat hadis ini dia kata fahdur, maka engkau bersegeralah. Jadi hadis ni telah diamalkan oleh seluruh umat Islam. Bukan di atas dasar hujah. Kalau nak hujah tak boleh hujah, dia dhaif. Tapi di atas dasar ia benar dari segi tujuan azan, dan ia adalah sesuatu yang praktikal. Di samping dah tak ada hadis lain dah. Dia tak ada hadis lain dah. Azan tu juga dia tak ubah. Cuma nak lambat dengan nak cepat ni, nak pilih yang mana. Maka dengan itu hadis ini dia amalkan. Maka para ulama, Al-Hafidh bin Hajar, dia buat masuk hadis ni ke dalam. Okey, faham tak? Yang ni kita dah buat dah lah, tapi kadar dia apa? Kadar dia kata, dia maksudnya suruh tunggu. Maksud antara iqamat dan antara azan dan iqamah, bagi tunggu makan. Kita nak tunggu tak kalah lepas iqamat, ada hadis doa ni kita pergi makan dalam belakang masjid ni. Bukan maksud itu. Bukan maksud itu. Maksudnya ialah kadar dia nak bagi faham. Kadar lain nak faham je, 2 rakaat solat. Ataupun kita lepas azan subuh, kita tahu nak mai orang kampung kita ni jauh, lintas jalan pula, kadang-kadang Zuhur kereta banyak, terpulang kepada pengurusan masjid, dia boleh letak 10 minit, dia boleh letak 15 minit. Hadis khas, hadis yang tetap tak ada yang ni saja. Kalau sekiranya satu tempat tu lepas azan iqamat terus dan terus mendirikan salat, boleh ataupun tidak? Boleh. Tetapi kalau ada solat antara azan dan iqamah, telah tertinggallah fadilat dan kelebihan. Tapi ia bukan satu kemungkaran. Tak boleh kata mungkar masjid tu, tak mungkar. Mungkin contohnya sebahagian tempat kita juga kadang-kadang oleh kerana dah ada kuliah, lepas kita azan terus kita qamat, tak ada ruang orang solat. Mungkin orang nak solat, kita dia tak ada peluang. Tapi kalau itulah pilihan pentadbiran masjid, kita tak kata apa. Habis itu kami yang nak solat, bolehlah mereka itu solat selepas daripada itu. Boleh juga dia niatkan dengan maksud solat yang sebelum itu, seperti mana yang Nabi SAW qada sebahagian daripada solat rawatib. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un, tidak azan melainkan orang yang berwudu. Apa dia tulis bawah hadis itu? Da'afahu aidan, mendaifkan juga, dia mendaifkan juga hadis ni. Siapa daifkan? Al-Imam At-Tirmizi daifkan hadis ni juga. Dia riwayat hadis ni, dia kata daif.
Okey, pasal apa jadi dhaif? Macam tadi juga. Hadis ni Imam Tirmizi riwayat, kata Imam Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujur, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujur, guru Imam Tirmizi. Qala, kata Ali bin Hujur, guru Imam Tirmizi, haddatsana Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami, telah menghadiskan kepada kami Al-Walid bin Muslim. Macam itulah hadis. Bila guru hadis dulu, dia duduk dalam majlis hadis seperti Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dia apa tak terus baca hadis tu, dia akan sebut, sebab dia bukan jumpa Nabi. Jadi Imam Tirmizi bila dia duduk dalam majlis dia, sebelum dia nak baca hadis tu, hadis ni dia akan kata, haddatsana Ali bin Hujur qala haddatsana Al-Walid bin Muslim an Muawiyah bin Yahya an Az-Zuhri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Telah menghadiskan kepada kami Ali bin Hujur, katanya telah menghadiskan kepada kami Al-Walid bin Muslim, dia mengambil daripada Muawiyah bin Yahya, Muawiyah mengambil daripada Az-Zuhri, Az-Zuhri mengambil daripada Abi Hurairah, Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena sebut macam tu dulu, baru boleh. Kalau tidak, orang klaim bila jumpa Nabi. Jenis hak kaki duk mimpi, hak duk klaim tu tak apalah. Jenis Tok Wali jadi-jadian ni, ramai belakangan ni pakai duk mengaku ni, oh Tok Syekh dia mimpi. Orang tanya hadis main mana? Mimpi. Kira Imam Tirmizi pun kalah lah dengan mereka ni. Imam Tirmizi terpaksa duk mengembara Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Auza'i, semua ni ahli-ahli hadis kena kembara mencari hadis. Mereka pakai bubuh bantai, bagi satu nyenyak, tu dia satu hadis main. Kalau kita pakai terima benda tu, tak ada dalam agama. Kita pun tak setuju hak dia kata, tak bantai, tidur pula. Tadi aku tidur lagi panjang, aku ambil 5 hadis. Sebab itulah ni hak kecenderungan nak sufi-sufi ni berpada-pada. Nak kerohanian boleh, tapi tak boleh sehingga melanggar batasan-batasan ini. Ni ada apa semua ni, kadang-kadang hak tarikat-tarikat ni nak bentang pada kerajaan, tarikat lah muktabar, tak muktabar lah. Kemudian ada mari hadis-hadis yang melalui mimpi ni. Kalau semua orang boleh dakwa melalui mimpi, tak payahlah agama. Kita hadis kita bos sebelah, kita pakai tidur, bagi satu pil tidur bagusnya, kita buat mai 12 hadis kat tu malam. Al-Imam Tirmizi dia riwayatkan hadis ini daripada Ali bin Hujur. Ali bin Hujur meriwayatkannya daripada Al-Walid bin Muslim. Al-Walid meriwayatkan hadis ini daripada Muawiyah bin Yahya, daripada Az-Zuhri, daripada Abu Hurairah. Pasal apa hadis ini dhaif? Hadis ini dhaif yang pertama, tadi ada nama Muawiyah bin Yahya. Muawiyah bin Yahya As-Sadafi ni dhaif. Satu. Yang kedua, dia dhaif sebab Az-Zuhri ya, rawi hadis ni, dia kata Az-Zuhri ni imam besar. Az-Zuhri bin Syihab Az-Zuhri, imam, anak murid, alim, ulama Islam. Tapi dia kata dia ambil daripada Abu Hurairah. Rekod ulama-ulama hadis dari segi menunjukkan Az-Zuhri tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Az-Zuhri tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah. Oleh kerana Az-Zuhri tidak pernah berjumpa Abu Hurairah, kalau kita kata apa? Kalau orang, maka oleh kerana Az-Zuhri, maka hadis itu inqita', dia panggil terputus. Maksudnya dia begini, saya tidak pernah berjumpa dengan guru A, tiba-tiba saya kata daripada guru si Ahmad, sedangkan rekod saya tak pernah jumpa dia.
tak pernah jumpa tu ada rupa sebab. Kadang-kadang zaman berbeza. Mungkin dia ni lahir, dia ni masih kecil, tak mungkin, tak logik. Kadang-kala kerana mungkin dia ni berada di Kufah, dia ni berada di Khurasan, tidak ada rekod orang ni pernah pergi ke Kufah, tidak ada rekod orang tu pernah main ke Khurasan, ataupun tak ada rekod orang tu pernah pergi ke satu tempat yang mereka dua-dua pergi jumpa di tempat tu. Tak ada rekod. Bila tak ada rekod, tak ada pembuktian, tak ada khabar daripada anak murid, maka dikatakan tak berlaku pertemuan. Banyaklah masalah luqiyah ni, ada mazhab-mazhabnya. Tetapi yang pentingnya ialah sekalipun Az-Zuhri itu hebat, tapi bila dia sebut daripada Abu Hurairah, sedangkan tak ada rekod dia daripada Abu Hurairah, hadis dia anggap terputus, tak cukup, tak cukup guru, tak sampai, kena ada orang tengah orang baru sampai. Melainkan kalau dia sebut satu orang, ada dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Syekh, dia kata daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abu Hurairah. Bila Sa'id bin Musayyib, maksud Zuhri jumpa Sa'id, betul, memang dia jumpa. Sa'id ni menantu Abu Hurairah, dia ambil daripada Abu Hurairah. Okey, kalau tak, kita kata dia tak cukup nombor, tak cukup angka, jadi tak sah, kan? Sebab itu maka dia inqita'. Inqita' ni menyebabkan dhaif. Tapi apa yang saya nak cerita, bukan nak bawa tuan-tuan pada ilmu tu, saya nak cerita ialah demikian disiplin ilmu. Tak kira lah besar mana pun, tak ada bukti, boleh. Kadang-kadang bukan masalah Zuhri tu, masalah orang yang riwayat tu lah. Kadang-kadang pergi langkau pun nama Zuhri. Jadi hadis ni dhaif. Hadis ni kata apa? Bila satu orang nak berwudu, bila satu orang nak azan, tidak boleh azan melainkan kena berwudu. Hadis ni telah berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Oleh kerana hadis dhaif, tetapi dari segi benda-benda lain, Nabi ni dia suka mengingati Allah dalam keadaan dia berwudu. Dan tentulah oleh kerana azan ni untuk solat. Dan solat ni orang tak boleh solat melainkan kena ada wudu. Maka satu orang yang azan memang wajarlah dia ada wudu. Tapi nak mewajibkan berwudu tidaklah boleh, sebab hadis ni hadis yang dhaif. Tapi kalau nak kata bagus berwudu, sunat berwudu, nampak macam boleh lah. Maka ulama-ulama sekali lagi berbeza pendapat. Majoriti, hampir semua para ulama menyatakan kalau satu orang itu azan sedangkan dia tidak berwudu, azannya dikira pakai, dia tak perlulah pergi ulang balik. Dalam arti kata lain, kalaulah duduk tengah-tengah azan tu sampai hayya alal falah, tiba-tiba terbatal, tak payahlah dia pergi berhenti awal lama tang hayya alal falah ya, duduk lagi 5-6 minit baru bunyi hayya alal baru sebut tadi hayya alal salah, baru pula hayya alal falah. Betul? Pasal apa terberhenti ni? Wuduk batal. Kita cadang kat dia, tak payahlah, sambung terus. Azan tu sah, tak perlu untuk dia ulangi. Ni hadis ni dhaif. Namun begitu, kalau kita nak pakai kira, nak ambil iktibar lah sikit hadis ni di atas semangat, manalah tahu kok rawi ni campur pi campur mai boleh berkira kot, walaupun taklah boleh dijadikan hujah. Dan Nabi pun suka mengingati Allah dalam keadaan berwudu. Kalau berwudu, kata Imam Mazhab Syafi'i, disunatkan orang yang azan berwudu. Maka siapa-siapa yang nak azan disunatkan berwudu. Siapa nak? Kemudian ulama-ulama khilaf tentang masalah
apabila satu orang azan, satu orang yang iqamat tak ada wudu. Macam mana tu sampai nak sembahyang dia tak ada wudu lagi tu? Takut jemaah duk komplain, punting jadi muazzin banyak hari sangat dah, keluar mai juga walaupun tak berwudu, terus pergi qamat, lepas qamat pergi ambil wudu. Hal ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bahawasanya kena iqamat lain, tetapi oleh kerana tak ada apa-apa hadis dalam hal ni, mungkin paling ni nak kata makruh ataupun seumpamanya. Namun iqamat dia dipakai, orang boleh solat, dan kemudian dia nak solat mestilah wajib berwudu. Ni dua hadis yang dhaif tetapi dibincangkan oleh para ulama. Wallahu taala a'lam. Ada soalan? Ada kitab yang dinamakan dengan sunan kerana kitab itu disusun berdasarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia disusun berdasarkan pada bab. Maka kita akan tengok bab sekian, bab sekian, bab sekian. Seperti yang tengok dalam Al-Tirmidzi yang kita sebut, Abu Dawud, hatta Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih. Ini sama semua daripada as-sunnah, daripada sunnah Nabi SAW, yakni dia ikut tajuk-tajuk yang menzahirkan apakah yang merupakan amalan, perbuatan, perkataan Nabi di dalam bab-bab daripada isu akidah, tapi khususnya di dalam perkara-perkara yang membabitkan hukum hakam. Sebab tu kita panggil as-sunan sittah, sunan yang 6. Ada kitab yang disebut dengan musnad, musnad Ahmad, musnad Abi Ya'la dan seumpamanya. Musnad ini Baqi bin Makhlad. Musnad ini ialah kerana hadis-hadis itu disusun berdasarkan kepada nama rawi. Dia tak ada bab. Dia hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah. Jadi tu dia nama musnad, yakni sanad, daripada perkataan sanad. Dan itu semua berlaku dengan cara dan gaya para ulama yang menghimpunkan hadis-hadis ini. Ada beberapa soalan. Yang pertamanya tentang wajibkah wanita untuk menguruskan hal ehwal dalam rumah, kerana setengah ustaz menyatakan wanita tak wajib untuk memasak, membasuh baju dan mengemas rumah. Macam mana? Okey. Kalau dengar macam tu macam syok lah. Okey. Yang pertamanya, jumhur para ulama, majoriti para ulama memang menyatakan isteri tidak wajib untuk memasak, tidak wajib untuk membasuh baju suami, tidak wajib untuk apa lagi? Mengemas rumah. Tu dengar tu, kita pakai kaul jumhur malam ni. Dah memanglah dari segi faktanya, kitab-kitab mazhab yang dulu memang kata demikian. Semangat orang perempuan malam ni balik-balik suami kata ni tak masak tak apa, buat tapi dengar kuliah lah. Nanti tu dengar bagi habis. Dalam mazhab Hanafi, dia kata kalau suami buat balik lauk kan, buat balik tepung, suruh isteri masak, isteri tak mau masak, suami tak boleh paksa dan tidak dianggap bersalah isteri. Suami kena menyediakan makanan yang telah boleh dimakan, yang boleh dimakan. Maksudnya kena beli makanan kedai kot. Kitab-kitab ni ditulis pada zaman dulu ni.
Tuan-tuan, ramai orang terutama orang barat apa kan, mereka mungkin tak faham, mereka duk lihat macam Islam ni tindas dengan perempuan ni. Tapi kalau mereka baca keseluruhan qaul ulama tu, ada bab yang begitu isteri ni macam puteri gunung ledang lah duduk di rumah ni kan. Dia kata kalau dia buat balik lauk ke buat balik apa, dia tak boleh paksa dia. Dia suka dia masak, dia tak suka tak boleh kata apa. Cuma mereka kata mazhab, dalam mazhab Hanafi dia kata dia secara dianatan, secara agama dia kena buat. Secara qadaan, secara undang-undang qadi dia tak kena. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah suami pi dakwa ke mahkamah, isteri saya ni nusyus kerana tak masak, tak boleh. Qadi tak boleh buat tindakan. Baju semua tak boleh, dia kata. Dan kalau isteri pula nak tuntut bayaran kepada dia kerana dia masak pun tak boleh. Sebab dari segi agama dia patut buat. Dia mazhab Hanafi ni dia ni sikit. Dalam mazhab Malik, Hanafi apa? Malik kan? Dalam mazhab Malik dia kata laisa min sya'niha al-khidmah. Bukan urusan isteri menguruskan rumah. Kan? Isteri dalam bahasa yang macam kasar sikit ni, kampung sikit, isteri ni kerja layan suami je lah. Boleh lah macam tu. Kalau boleh layan kan. Kalau balik pun tengok master pening kita macam mana. Okey, jawab apa? Hatul sepi ke tepi tu. Jawab soalan ni dulu. Dalam mazhab Syafi'i, ni orang Perlis dan juga negeri-negeri lain nak tengok ni kan. Dalam mazhab Syafi'i kata wala yajibu alaiha kaza wa kaza. Tak wajib lah isteri ni masak, tak wajib basuh, tak wajib, semua tak wajib. Ini suami kena sediakan. Nampak macam semua nak kembali pada mazhab Syafi'i. Mazhab jumhur, masak ke basuh ke apa semua tak kena. Mazhab Hanbali ni, mazhab Mekah, Madinah, mazhab Saudi pun macam tu juga. Dia berkata, baru kita tahu. Siapa yang kata qaul yang wajib ni? Qaul yang kata wajib ni dulu sikit ialah Ibnu Abi Syaibah, tapi yang paling menonjol menyebut qaul ini ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya ramai orang marah ke Ibnu Taimiyah, tapi sebenarnya di Malaysia ni yang mereka amalkan ialah mazhab Ibnu Taimiyah. Kerana Ibnu Taimiyah kata yajibu 'alal mar'ati, wajib kepada perempuan isteri ni, perempuan ni, khidmatu zawjiha bil ma'ruf, khidmat kepada suaminya dengan cara yang ma'ruf, min misliha li mislihi. Maksudnya kadar mana? Kadar padan dengan isteri tu kepada suami tu. Maksudnya suami dia orang macam mana? Kalau suami dia tu kehidupan dia macam tu dan isteri dia keupayaan, kadar tu lah. Kalau suami dia tu jenis orang biasa yang makan nasi sehari satu mata lauk ya, macam tu lah. Tapi kalau suami dia memang sediakan kehidupan kepada dia, lauk pun lebih balik, memang suami dia orang makan jenis elok, makan di meja duduk, dia macam tu lah. Dia tak boleh banjing tengok orang sebelah bagi roti kunceni ya. Dia kan tak apalah, dia macam tuan-tuan pergi negeri Arab, dia balik dengan roti macam tu, kita terkejut. Saya sampai Jordan, apalah pertapam beli ini nak bagi makan kucing kan, bagi makan kita. Tapi dia is their culture. Itulah culture dia. Dia okey pun macam tu. Dia lapik-lapik makan je. Kita nak kena ada hidang, ada orang nak suami nak kena duduk di kursi. Kalau itu kehidupan suami, macam itulah layan. Ada suami kita hantar sadok gaduh hidang-hidang lah.
Lungguk tuan-tuan hukum makan. Tak apalah. Suami dia jenis makan lungguk. Kalau macam tu lah. Contoh lah kok ada dalam dunia ni. Kata limislihi bimislihi min mislihi min misliha limislihi. Apa alasan Ibn Taymiyah? Saya kena sebut mazhab yang ni lah. Kalau tidak saya pun balik tak ada makan. Ha? Apa alasan Ibn Taymiyah rahimahullah? Alasan Ibn Taymiyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Ibn Taymiyah, antara alasan lah Ibn Taymiyah banyaklah beberapa alasan yang lain, tapi salah satu alasannya ialah apabila Fatimah mengadu kepada Nabi tak larat nak buat kerja rumah, wa tas'aluha khadiman, dia minta kepada Nabi khadam. Patutnya dia tak patut minta pada Nabi, dia kena minta pada suami dia. Siapa dia? Ali. Nabi tak kata kat Ali suruh sediakan khadam. Nabi kata kepada Fatimah, ala ukhbiruki bima huwa khairun min dhalik. Mau tak aku bagi tahu kau ala ukhbiruki ma huwa khairul laki min dhalik. Mau tak aku bagi pada kau tahu kau apa yang lebih baik minhu atau min daripada itu. Tusabbihin Allah 33 'inda manamika wa tuhammidin Allah 33 wa tukabbirin Allah 34. Tak usah kita azan. Tak punya ni. Nak azan tu? Azan tu. Masuk azan tu. Saya buat apa? Okey. Apabila antara hujah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang menunjukkan wanita, isteri wajib untuk menguruskan rumah tangga suami dia, maksud di sudut makan, pakaian dan juga basuh baju suami dia, urus rumah tangga dia, ialah apabila Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta apa? Khadam. Nabi kata, ala ukhbiruki ma huwa khairul laki minhu, mau tak aku bagi tahu kamu apa yang lebih baik untuk kamu daripada itu. Tusabbihin Allah 33 'inda manamika wa tuhammidin Allah 33 wa tukabbirin Allah 34, iaitu kamu bersebut subhanallah sebelum tidur 33 kali, sebut alhamdulillah 33 kali, sebut Allahu Akbar 34 kali. Nabi tak kata pada Ali, Ali ini tanggungjawab kau menyediakan khadam. Itu antara alasannya. Cuma dah kita sebut hadis itu, saya nak sebut sikit, iaitu sebahagian di kalangan para syurah hadis, mereka kata hadis ni macam satu isyarat. Kalau orang perempuan ni dia keletihan dengan kerja ni, dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, semasa nak tidur engkau diberi kekuatan kepada dia. Tapi maksudnya mungkin Nabi nak sebut tentang fadilat, pahala dan seumpama fadilat. Okey.
Antara hujah lain yang menunjukkan bahawasanya wanita, isteri buat kerja dengan suami ialah hadis Asma binti Abi Bakr. Asma binti Abu Bakr dia kahwin dengan Az-Zubair ibn al-Awwam. Dia kata dia kahwin dengan Zubair. Zubair ni miskin, khadam tak ada, apa tak ada, kenderaan tak ada. Jadi Nabi satu hari berjalan naik kenderaan dengan sahabat-sahabat Nabi. Nabi tengok Asma ni anak Abu Bakar, saudara perempuan kepada Aisyah. Jadi dengan Nabi tu kira apa? Adik apa? Adik ipar lah. Okey. Asma dia angkat ni nawa, dia angkat biji tamar, duk kerja di ladang Az-Zubair ibn Awwam. Jadi Nabi tengok Asma, Nabi kata ikh. Kata Asma ikh liyahmilani, dalam riwayat Bukhari. Nabi ikh Nabi kata main naik. Nabi ajak Asma naik sama dengan Nabi di belakang unta. Sehingga para fuqaha kata wanita boleh naik di belakang besar kenderaan bersama dengan lelaki yang ajnabi jika aman daripada fitnah. Tapi kata Asma, fastahyaitu, aku rasa malu an asira khalfar rijal, atau an asira ma'ar rijal, aku malulah nak jalan dengan orang lelaki. Sebab apa? Nabi sekumpulan ramai, sebab rasa malu. Kemudian kata Asma, wa zakartu Zubaira wa ghiratahu, aku teringat pada Zubair dan cemburu Zubair. Saking cemburu pula. Zubair kata aku tak kisah. Bila dia beritahu Zubair kata hang angkat tu lagi aku masalah. Angkat barang tu, naik ya. Maksudnya naik kenderaan besar boleh, unta boleh naik belakang. Tapi kalau dia kata kalau ada keperluan lah, tak payahlah lepas ni tuan-tuan pun balik tengok isteri siapa-siapa pakai tak kejap naik motor pula. Dia jumpa hadis ni, ini Nabi dengan sahabat-sahabat ada semua. Abu Bakar pun sahabat baik dengan Nabi kan. Betul, hak main mengaji kuliah pun pakatlah balik jalan kaki, kok ada orang ajak naik motor. Tak payahlah. Hadis ni dijadikan alasan juga menunjukkan pada zaman Nabi orang perempuan bantu suami dia. Bahkan Asma kerja di ladang lagi tolong suami. Hadis berikutnya panjang, pasal nak mempertahankan diri kan. Bukan nak tertahan, memang ada alasan lah. Okay. Hadis berikutnya ialah hadis Jabir yang yang tadi hadis kita baca dia kan, Jabir bin Abdullah tadi ni. Hadis yang kita baca tadi dhaif tadi kan, hadis Jabir tentang hadis Bilal. Jabir dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Jabir dia kahwin. Nabi ni dah sahabat-sahabat kahwin, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dan tahu Nabi tengok Abdul Rahman bin Auf kahwin, Nabi tahu dia tak beritahu, tahu tengok ada kuning-kuning bedak perempuan,
kahwin lah. Tidak, mana lelaki nak pakai budak perempuan tak. Kalau saudara itu lain lah. Nabi tengok Jabir, Nabi tazawwajta ya Jabir, kau kahwin wahai Jabir. Tazawwajta, kau kahwin. Nabi tengok kahwin Jabir. Siapa dalam tu jangan duk main mikrofon. Tazawwajta ya Jabir, engkau kahwin wahai Jabir. Tazawwajta bikran an sayyiba, anak dara ke janda? Nabi tanya. Sayyiban ya Rasulullah, janda Rasulullah. Nabi kata ala bil bikr tula'ibuha wa tula'ibuka, tudahikuha wa tudahikuka. Pasal apa tak kahwin dengan anak dara? Dia kata, engkau bermain dengannya, dia bermain denganmu. Engkau menjadikan ia ketawa, ia menjadikan engkau ketawa. Bukan Nabi tak suka janda, Nabi pun kahwin janda. Tapi Nabi kata Nabi tengok Jabir, dia kata kat Jabir, Nabi kahwin banyakkan janda. Kata Jabir, ya Rasulullah, inna Abdullah, sesungguhnya Abdullah halak, bapa aku Abdullah meninggal. Wa taraka banat, dan dia tinggalkan anak-anak perempuan. Sebagai riwayat di sini 9 anak perempuan. Dia tinggalkan anak-anak perempuan. Wa karihtu an aji'ahunna bimislihin, aku tak sukalah bawa satu orang masuk dalam keluarga yang lebih kurang umur mereka. Maksudnya kalau nak kahwin, maka dia kata fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alaihinna wa tuslihuhun, maka aku kahwin dengan satu orang perempuan yang boleh urus mereka, boleh baiki mereka. Maksudnya berumur sikitlah. Pasal mungkin adik-adik dia kalau kahwin segagan dengan adik-adik dia, segagan tau, sebaya umur dengan adik-adik dia, susahlah nanti nak menguruskan adik-adik dia. Tujuan dia kahwin tu, dia kata nak supaya masuk dalam family orang yang dapat urus adik-adik perempuan dia. Nabi kata pada dia, barakallahu laka, semoga Allah memberkatimu. Hadis ni menunjukkan Jabir nak suruh isteri dia ni tolong uruskan juga ke rumah tangga dia, maksudnya ada adik-adik dia sekali. Dan Nabi tak kata yang tu bukan kerja dia tu. Maksudnya wanita boleh untuk menguruskan urusan rumah tangga apabila diminta oleh suami. Ini hujah Ibn Taymiyah. Itu mazhab saya lah. Saya nak pakai itu. Macam mana? Tuan-tuan yang mazhab-mazhab yang lain ni kembali kepada mazhab tuan-tuan, iaitu isteri tak wajib lah. Kau macam mana? Terutama dalam dalam Malaysia ni, kata jangan pakai pandangan Ibn Taymiyah ni. Hak mana kata tu depa tak boleh lah. Depa tak boleh lah suruh isteri duduk masak. Depa tak boleh lah suruh isteri cuci. Marah dia dengar kan. Tapi sebenarnya itu adalah pandangan Ibn Taymiyah. Dari segi pelaksanaan masyarakat pun menunjukkan, telah diamalkan dalam masyarakat kita ni pun, memanglah wanita bekerja untuk mak, dan ini uruf yang diterima. Melainkan suami tu menikah bagi isteri tu jadi macam hamba abdi, tu tak boleh lah. Dia duduk saja, duduk kira tidur bangkit pukul berapa, isteri dia pula duk kena pergi kerja. Yang tu bukan suami lah. Ada orang kadang-kadang dia hantar soal, suami saya tak mau kerja, isap rokok, duduk di rumah, saya yang nak kena duduk pergi menera. Macam mana pandangan dia? Saya hantar mesej balik kadang-kadang kat mereka, senang lah. Saya kata tak layak menjadi suami. Lepas pada tu dia duk tanya, habis tu nak buat macam mana? Saya tak jawab lah. Faham dah abang tak layak tu kan, pecat lah.
Takkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu qawwam, menguruskan wanita nisa di atas kelebihan yang Allah bagi. Maksudnya kelebihan tubuh. Penyamun main rumah malam-malam, suami lah pi. Takkan suami kita, hang pi lah, aku takut. Apa suami macam tu? Dengar bunyi tengah malam, isteri dia yang keluar, pi lah, abang takut lah. Kalau macam tu, tak payah suruh dia pakai kematik ya. Suami lah, dengar apa dia lah pi. Wa bima anfaqu min amwalihim, di atas apa yang mereka belanjakan daripada harta mereka. Maksud lelaki membelanjakan harta for family, untuk keluarga. Itu lelaki membelanjakan harta untuk keluarga. Sebab tu lelaki protector, tu nama wali. Dia protect family dia. Tapi kalau suami duduk tidur, isteri yang kena pergi kerja. Semua isteri buat, dia duduk saja. Tak baik. Suruh dia letak jawatan. Tulis surat kata, saya dengan ini memohon pihak tuan untuk meletak jawatan. Kita macam mana letak? Pia kata, pergi mengaji fiqh macam mana cara nak letak jawatan. Wallahu ta'ala. Panjang kita jawab soalan ni. InsyaAllah minggu depan kita jawab lagi soalan-soalan yang lain insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.